Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wan naf'a wal intifa'a وإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Yang pertama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dan memilih kita pada hari ini untuk berada di dalam majlis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Man aradallahu bihi khairan yajma'u thalath." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, Allah akan menghimpunkan di dalam dirinya tiga sifat. Yang pertama, yufaqihu fid din, memberikan kefahaman agama kepadanya. Yang kedua, zahadahu fid dunya, menjadikan dirinya zuhud dengan dunia. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u li akhirati. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Yang ketiga, nadhara uyuba nafsahu. Yang ketiga, melihat keaiban dan kekurangan diri mereka sendiri. Jadi alhamdulillah Allah himpunkan kita di dalam salah satu sifat, hadirkan kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini mengubah iman kita dan menambahkan lagi amal kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Jadi pada hari ini kita sambung pengajian kitab Adab Sulukul Murid, adab seorang itu yang menghendaki kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada perbahasan surat berapa? 44. Bab baru ni. Masuk bab baru ni kan? Nah. Muka surat 44 tu. Bab yang baru kan? Tentang anjuran sabar. Baik, jadi kita sambung pada bab yang baru, anjuran bersabar ketika disakiti orang lain dan berjaga diri dari cubaan mereka. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin Allahumma amin. Katanya musannif, ada kalanya seorang murid dizalimi oleh murid-murid yang lain. Murid yang dikehendaki sini adalah orang yang sedang berjalan dan menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ia bersabar. Hendaklah ia bersabar dan tidak membalas perilaku jahat mereka dengan perilaku jahat yang sama. Hendaknya ia membersihkan hatinya dari perasaan dendam, ingin membalas, dan janganlah ia mendoakan kepada sesiapa pun yang telah menganiaya dirinya dengan doa yang tidak baik, dan jangan sampai mengatakan orang itu terkena musibah kerana telah menyakiti diriku. Jadi alhamdulillah masih dalam bab fadlus sabri, kelebihan bersabar ketika disakiti, khususnya kepada orang yang menzalimi kita. Secara umumnya katanya Nabi SAW, orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Sabar ketika keinginan nafsunya ingin membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Seorang telah datang kepada Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, minta wasiat, minta nasihat. Kalau kita jumpa orang-orang yang lebih alim, orang yang berilmu, orang yang berhikmah, kita minta nasihat. Jadi seorang ni, sahabat ni datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku. Nabi SAW
memberi nasihat kepada seorang itu mengikut tahap dan juga kedudukan diri orang tersebut. Di antara syarat dan juga bakat untuk kita menjadi pendakwah adalah boleh mengetahui dan boleh membaca keadaan seseorang, cara kehidupannya, cara keadaannya, maka jawapannya itu sesuai mengikut cara kedudukan dan keupayaan orang seseorang yang bertanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nas manazilahum. Bercampurlah dengan manusia mengikut kadar kedudukan mereka. Dalam riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatibun nas biqadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Jadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik yang dijadikan oleh Allah dapat mengenali sikap seseorang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, setiap orang yang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapannya berbeza. Tak semua jawapan sama. Ada yang datang minta nasihat kepada Nabi, Nabi mengatakan kepadanya, birrul walidain, taat kepada kedua orang tua kamu. Ada yang datang berjumpa dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, minta nasihat, Nabi kata, salatun liwaktiha, salat pada waktunya. Ada yang datang bertanya dengan Nabi, Nabi kata, salat berjamaah. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi ini, dia minta nasihat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, as-sabr. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabar. Dia kata, zidni ya Rasulullah, tambahkan nasihat lagi. Kerana nasihatnya ringkas. Nabi kata, sabar. Tanya lagi, diulang kali ketiga, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihatnya. Nampak macam ringkas sangat. Maka Rasulullah kata, sabar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, laisa syadidun bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, jangan marah. Maaf, bukan sabar, jangan marah. Kemudian Nabi kata, orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk mengawal emosinya ketika sedang marah. Maka ini adalah orang yang kuat rohaninya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menahan, mengawal emosi ini perlu ada sifat sabar. Perlu mengetahui terlebih dahulu kelebihan sabar. Sabar ini adalah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini adalah sifat yang dilihat oleh Allah kepada seorang apabila diuji, maka diberikan kecintaan dan keredaan Allah kepada orang tersebut. Kerana yang melalukan kepada kita di dalam kehidupan dengan sesuatu yang kita tak suka bukan diri kita. Kalau diri kita nak semua yang best je lalu dalam kehidupan kita, tak nak ada masalah pun. Tapi kenapa masalah itu berlaku? Kerana ada satu kehendak yang ingin perkara tersebut berjalan di dalam kehidupan kita. Kita tak mampu untuk mengelaknya. Dan pada waktu ketika itulah kita perlu memiliki sifat sabar. Nabi SAW bersabda, man ara idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu as-sakht. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seseorang, ini satu perkara yang besar. Dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah bukan dengan hati macam kita. Cinta Allah itu bererti redha Allah. Bila Allah nak pandang seorang itu dengan pandangan khusus, dengan pandangan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ujinya. Allah akan uji orang tersebut. Kenapa dengan ujian?
kerana daripada ujian itulah nak menilai tahap kekuatan kita untuk duduk dalam landasannya apabila kita diuji. Kalau nak tahu seorang itu betul-betul berakhlak, uji dulu, marah dulu, ataupun uji dulu dengan ujian kepadanya. Di situ baru dapat dinilai akhlaknya. Kalau duduk diam, semua kita nampak berakhlak. Masya Allah, semua berakhlak, diam, duduk dalam majlis ilmu. Cuba ada orang tengking. Di situ penilaian akhlak seseorang. Bila ditekan emosinya, barulah dinilai. Jadi, sebab itu Allah Ta'ala datangkan ujian. Ujian itu Allah Ta'ala nak tengok masih duduk dalam lorong yang betul ataupun tidak. Ada orang yang diuji dengan ujian kesusahan. Masa dia susah, selalu hadir. Waktu dia senang, waktu dia tak ada masalah, Masya Allah, jaga solat Jumaat. Bila susah, hilang solat Jumaat. Bila susah, tak redha dengan ketentuan Allah, tak beriman dengan ketentuan Allah. Kemudian ada juga yang diuji dengan kenikmatan. Dan kedua-duanya, kata Nabi SAW, yang Nabi risau apabila diuji dengan kenikmatan. Kerana kebiasaan, kebanyakan sifat orang yang diuji dengan kesusahan ni memang kembali kepada Allah Ta'ala. Allah uji kita untuk kita kembali. Tengok orang kena ujian, akhir sekali kalau tak ada jalan, dijumpa ustaz. Minta petunjuk, duduk 3 sejadah, jaga solat Jumaat. Nampak kat masjid. Bila dah hilang hujan, dia pun hilang. Itu ujian juga. Ujian hilang dengan dia hilang. Itu pun ujian juga. Jadi, yang lebih parah sebenarnya bukan ujian kesusahan. Kerana apabila diuji dengan kesusahan, kita dapat kembali kepada Allah, itu adalah satu nikmat. Walau tara izil mujrimuna nakisur walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah dah bagi tahu dah sebab Allah bagi ujian itu, mudah-mudahan mereka berfikir dan kembali kepada Allah. Nuziqannahum minal azabil adna. Kami berikan kepada mereka azab ataupun ujian yang rendah, iaitu ujian di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum azab ataupun ujian yang lagi besar, iaitu di akhirat. Itu azab ujian yang besar di akhirat nanti. Tujuannya apa Allah Ta'ala berikan kepada kita? Allah sendiri yang menjadikan kita dan mengetahui bila diuji itu apa yang terjentik kepada kita, kembali ingat kepada Allah. Sebab itu Allah kata la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan ujian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita dapat sabar dan kembali kepada Allah, itu satu nikmat. Ada musibah yang ditakuti oleh Nabi, ujian kenikmatan. Yang ni lebih Nabi takut umat Islam diuji dengan kenikmatan berbanding dengan takut kita keluar daripada Islam. Nabi lebih takut diuji dengan kenikmatan yang kita lalai. Itu lebih besar takut Nabi berbanding diuji dengan kekufuran. Ramai tak orang Islam hari ini kufur? Keluar daripada Islam? Tak ramai. Tapi adalah. Tapi tak ramai. Tetapi ramai tak yang lalai apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu lagi ramai. Ketika mana datangnya harta jizyah daripada Bahrain, para sahabat solat dengan Nabi. Lepas habis solat, tak dan zikir. Pergi terus menyambut sahabat yang datang dengan membawakan harta jizyah. Kerana mereka memang orang yang layak. Zaman dulu sahabat pun ramai daripada yang susah. Jadi mudah-mudahan dapatlah bekal sikit. Jadi mereka seronok, mereka tunggu. Nabi tak marah. Nabi pun lepas habis solat, Nabi pergi kat mereka, Nabi senyum. Apa kata Nabi? Inni la akhsha alaikumul faqra. Aku tak takut kamu miskin. Aku tak takut kamu susah. Kerana Allah Ar-Raziq.
Allah yang memberi rezeki, yang memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya untuk hidup. Walakin akhsha an tabsuta 'alaikumud dunya. Tapi aku paling takut apabila kamu dihamparkan dunia dengan kenikmatan. Fatanafasuha kama tanafasu man kana qablakum. Kamu berlumba-lumba seperti mana orang ataupun umat terdahulu mereka berlumba-lumba dengan kenikmatan. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kamu binasa seperti mana mereka binasa. Dengan apa? Dengan kenikmatan. Jadi ujian dengan kesusahan, kebanyakannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita paling takut ujian dengan kenikmatan yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut. Jadi kedua-duanya perlu sabar. Kalau susah kita perlu sabar. Perlu sabar. Tak ada susah yang kita alami pada zaman kita sekarang ini yang lebih susah daripada Nabi. Tak ada. Susah yang kita lalu pada zaman ini susah yang kecil je. Kalau zaman Nabi berhari-hari tak makan, tu biasa. Bukan Nabi je, sahabat pun macam tu. Kehidupan yang panas. Kita kalau pergi sekarang musim panas Mekah Madinah tu pun kita merungut dah. Panasnya kan. Zaman Nabi tak ada bangunan langsung. Rumahnya, zamannya tak ada kipas, aircon macam kita, tak ada. Tapi mereka sabar. Sebab itu kata Nabi SAW, umat terdahulu kuwatil sabri. Umat dulu kuat sabarnya dan lambat marah. Umat sekarang lemah sabarnya dan cepat marah. Beza. Jadi sifat sabar perlu kita didik. Perlu tahu dengan ilmu. Allah suka dengan orang sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa ada hitungan. Sebab dia susah, pahalanya direct terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa ada hitungan, iaitu tidak boleh dinilai dengan kiraan dunia. Ada sebahagian amal dapat dinilai. Orang yang solat isyak berjemaah seumpama menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Jadi ada kadarnya. Orang yang solat subuh berjemaah seumpama solat sepenuh malam dengan beribadah, solat subuh berjemaah. Orang yang solat dengan siwak, maka seumpama solat solatnya itu lebih baik daripada orang yang tak solat 70 kali ganda. Jadi dapat ada kadar perbezaan. Tapi orang yang sabar, Allah Ta'ala kata pahala orang yang sabar disempurnakan oleh Allah tanpa ada hitungannya. Sebab tu sabar ni susah. Susah untuk kita sabar. Pahala dia besar. Susah untuk kita sabar kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Tapi sabar itu boleh dididik. Boleh dilatih sabar itu. Yang pertama untuk menguatkan sabar kita adalah dengan ilmu. Gerakkan akal kita. Bila datang satu perkara, maka emosi kita tertekan, maka datangkan kembali fikiran kita dengan ilmu, kelebihan-kelebihan tentang sabar, maka di situ akan berikan sedikit kekuatan untuk kita bersabar. Yang kedua dengan amal, praktikal. Amal seperti zikir. Ada amal-amal soleh yang kita buat. Kerana amalan soleh ini menguatkan roh kita untuk kekal di dalam ketaatan. Melemahkan emosi dan nafsu syahwat kita untuk bertindak setiap kali kita terlintas untuk melakukan sesuatu. Jadi syahwat, keinginan nak buat jahat tu ada, tapi ada ilmu yang membantu untuk ingatkan kita. Nabi bersabar. Ada amalan yang menguatkan roh kita untuk kekal di dalam sabar. Tapi kalau dua-dua ni tak ada ilmu, tak ada amal, waktu nak marah dia marah.
Waktu nak benci orang, dia benci orang. Waktu nak dengki orang, dia dengki orang. Waktu nak cakap buruk orang, dia cakap buruk orang. Tak ada kawalan. Kerana apa? Kerana tak ada pagar. Kerana tidak ada bekal ilmu dan juga kekuatan roh dengan amal untuk mendinding dirinya daripada tidak melakukan perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang murid, orang yang berkehendaki untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau diganggu oleh orang lain dengan satu kejahatan, maka bersabarlah. Belajar untuk bersabar. Jangan kita membalasi seperti mana dia melakukan kepada kita. Kalau kita buat macam dia buat, itu nama dia sama je. Kita pun sama dengan dia, tak sabar nak membalasi juga. Tapi kalau kita sabar, dia ada dua peringkat sabar ni, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, tahan diri. Tapi sakit hati, tak maafkan, tapi aku tak nak balas. Bila tidak membalasi, itu sabar yang paling rendah sekali. Mengawal diri untuk tidak menyakiti orang yang menyakiti kita, tapi kita tak memaafkan. Itu sabar juga tu. Tapi peringkat yang paling rendah. Kedua, sabar. Dan kemudian kita memaafkan dengan apa yang dia lakukan. Kita tidak membalasi, tidak menyakitinya, dan kita bersabar dan memaafkan apa yang ia lakukan kepada kita. Ini sabar peringkat yang kedua. Yang ketiga, peringkat sabar yang ketiga ini, memaafkan, tidak membalasi. Yang ketiga, beri hadiah pula kat dia. Ataupun kalau tak bagi hadiah, kita buat baik pula dekat dia. Contohlah, suami isteri. Suami sebenarnya balik kerja penat, balik kerja bising-bising suami cakap, isteri cakap sikit dia marah. Jadi kita yang pertama sabar, jangan lawan tu, kita sabarlah tu. Yang kedua, kita maafkan sebab dia suami kita kan. Dia pasangan kita, biasalah, ada lebih ada kurang. Yang ketiga, kita buat baik. Mana air? Buat air. Dah kena marah, kita buat air lagi. Itu yang terbaik. Kerana tidak akan ada penyelesaian apabila orang sedang beremosi untuk kita membalas ataupun memberitahu kepadanya tentang kebaikan. Orang tengah marah, jangan nasihat. Tak ada efek kebaikan kepada nasihat orang yang sedang marah. Kerana emosinya dah kalah dengan fikirannya. Jadi kita sampaikan kebaikan kepadanya, memang tak masuk. Jadi tunggu dia reda dulu, tenangkan dia, bagi dia air kan, tenang. Baru kita bagi tahu. Emosi dah cool, baru bagi tahu. Seorang sahabat Nabi SAW, beliau keluar pergi berperang. Ini cara untuk mengawal ataupun meredakan emosi yang kita tahu kalau kita sampaikan diri orang itu beremosi. Sahabat Nabi ni dia keluar bersama dengan Nabi berperang. Disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis Imam Nawawi sebut. Kemudian dia balik berperang, isterinya melayaninya, menyambutnya, kan, bagi makan. Dia tanya, anak mana? Anak ada. Anak dia dah meninggal. Masa suami dia pergi berperang, anaknya meninggal. Tapi anaknya kesayangan ayahnya. Anaknya meninggal. Pagi malam tu dirawat oleh seorang isterinya, diberi makan, kemudian bersama dengan suaminya, tenang. Besok baru bagi tahu. Bang, kalau seorang itu memberikan kita pinjaman, kemudian dia ambil balik, kita boleh marah tak kalau dia ambil balik? Seorang yang berikan pinjaman, kalau dia nak balik, itu hak dia. Maka kita boleh bagi balik kat dia. Sebab itu hak dia, tak perlu kita marah. Tak boleh marah. Oh ya ke bang? Kalau macam tu, Allah dah ambil balik anak kita. Tapi sahabat tadi dia emosi juga.
Cuma dia tak marah kat isteri dia lah, dia keluar jumpa Rasulullah. Kita kenapa tak bagi tahu semalam, keluar jumpa Rasulullah, mengadu dekat Rasulullah. Ini sahabat dulu ada apa-apa pergi jumpa Rasulullah mengadu. Jadi sampai kepada Rasulullah. Inilah doa yang kita dengar biasa orang kahwin tu, dengar barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kalau sekarang ada doa, ada lagu lagi. Barakallah. Itu daripada hadis tu. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isteri aku semalam aku balik dia tak bagi tahu anak aku dah meninggal. Hari ini baru bagi tahu. Rasulullah tanya, apa dia buat kepada kamu semalam? Dia sambut aku balik. Rasulullah siap tanya, kamu bersama dengan pasangan kamu? Ya Rasulullah, sama. Dia tenangkan aku. Ini bersama dengan dia semalam, maka Rasulullah doakan dia, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Maka Rasulullah mengatakan apa yang dilakukan isteri dia itu bagus. Kerana dapat doa Nabi, Allah gantikan 10 orang balik daripada anak dia. Ini isterinya melahirkan daripada zuriat yang baru ada 10 orang lagi anak. Sebab tu doa tu berkat. Barakallahu laka tu doa tu berkat. Kalau orang kahwin kita doakan tu. Itu Nabi doa kepada orang yang kahwin. Orang yang bersama dengan pasangan, ini doa tersebut. Tapi khususnya biasanya orang yang baru kahwin lah. Ini dah 60 tahun barakallahu laka, tak adalah. Baik. Jadi tengok macam mana Nabi SAW. Contoh untuk kita meredakan emosi kalau orang marah, jangan cepat yakni kita melawan, melenting ataupun bagi nasihat. Tak masuk. Contohnya lah kan. Contohnya macam saya kan, isi tengah marah kadang tak baik macam ni, Allah marah, Allah marah, Allah marah. Balik pun nak ceramah lagi, orang dah penat ni. Tak boleh masuk. Kan? Walaupun ustaz tak boleh masuk. Dia kata kita nak ceramah dia pula. Balik ceramah lagi. Balik ceramah lagi. Jadi kita fahamlah, orang kalau tengah emosi jangan ceramah. Jangan ceramah orang sedang beremosi. Tak kena. Jadi downkan dulu emosinya, baru sampaikan kebaikan, waktu tu baru boleh dia berfikir. Untuk menerima sesuatu yang disampaikan. Jadi kalau orang tengah emosi, jangan kita marah. Kalau orang buat jahat kepada kita, jangan kita balas. Sebaik-baiknya kita diam, kita memaafkan. Macam 3 yang saya sebutkan tadi, tidak membalasi, tapi tunggu ke akhirat. Boleh jugalah, tapi tak membalasi. Yang kedua, tak membalasi, maafkan. Katanya ulama, kalau nak tunggu ke akhirat, nak ambil pahala daripada dia, kalau kita dulu, dia lepas beratus ribu tahun, takkan kita nak tunggu dia punya hisab semata-mata nakkan pahala tersebut. Lama kita duduk pada masyarakat ni. Maafkan je lah, settle kita, selesai, kita masuk syurga insya-Allah. Tak payah nak tunggu-tunggu orang lain dah. Jadi maafkan semua orang. Kalau kita nak tunggu, nak minta tuntut daripada tu, ini melambatkan hisab kita. Melambatkan hisab di akhirat. Jadi yang kedua, memaafkan dalam hati dan juga tidak membalisi. Yang ketiga yang lebih baik adalah memberikan balasan. Buat baik balik dekat orang tersebut. Banyak Nabi SAW menunjukkan contoh kepada kita. Contoh yang baik yang ditunjukkan kepada Nabi. Orang menyakiti Nabi, Nabi buat baik. Seorang yang datang kepada Nabi SAW daripada belakang. Dia orang Badui, orang kampung. Jumpa ketua kampung. Jadi dia dah masuk Islam. Kemudian dia sifatnya kasar, orang kampung, tak belajar adab akhlak. Jadi jumpa tok ketua, dia hoi kan je kan. Laki ni datang terus daripada belakang Nabi, dia tarik selendang yang Nabi pakai. Fajadaba rida'u hatta ihmarrat unuqahu. Kata Anas bin Malik, orang tersebut datang daripada belakang, dia tarik ridak Nabi, selendang Nabi sehingga merah leher Nabi. Lalu Rasulullah pusing, Rasulullah senyum. Ini Rasulullah kalau kita pusing. Kalau tak marah tu kita paling penyabar lah dalam dunia ni, kita rasa kan. Rasulullah pusing, Rasulullah tanya kepada dia, apa yang dia nak. Maka dia katakan kepada Rasulullah, a'tini mimma lillahi allazi andak. Berikan kepada aku harta Allah yang ada pada kamu.
Cara cakapnya pun kasar. Itu yang dimaksudkan adalah harta Baitul Mal, dia orang susah. Nabi bagi kepada dia. Nabi bagi kepada dia. Bila sahabat dengan cerita yang orang ini menyakiti Rasulullah, ada sahabat yang marah. Ya Rasulullah, nak keluar pedang. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biar aku ajar sikit orang ni, penggal kepala dia. Tak gerti adab sangat. Lepas tu orang tersebut melihat Sayyidina Umar berkelakuan sedemikian, dia takut. Dia berubah dan dia takut, dia jadi orang baik dah. Rasulullah tengok, terkesan dia dengan Umar, maka Rasulullah kata kepada sahabat yang jaga Baitul Mal, berikan kepada dia 2 bahagian. Satu bahagian untuknya daripada Baitul Mal, dan satu bahagian kerana takut dia dengan pedang Umar. Pun Nabi balas juga. Nabi bagi lebih kat dia. Walaupun orang menyakiti Nabi SAW, ini yang paling terbaik. Seorang cucu Nabi cucu cicit Nabi SAW, cucu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib, anaknya Hasan dan Husain. Daripada Hasan dan Husain, salah satu Hasan atau Husain, seorang yang dikenali dengan Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini, beliau ada pembantu rumah. Beliau orang yang soleh. Solat malam 1000 rakaat. Beliau selama 25 tahun bagi makan kepada orang miskin pada waktu malam. Tapi tak ada siapa tahu. Orang miskin bangun tengok, siapa bagi ni? Ni orang bagi bantuan. Tapi orang bagi bantuan tengah malam. Selama 25 tahun tak ada siapa tahu, sehinggalah Ali Zainal Abidin As-Sajjad meninggal. Orang yang basuh jenazah itu melihat hitam di kiri dan kanannya Ali Zainal Abidin As-Sajjad, bekas memikul satu yang berat. Dan selepas daripada meninggalnya beliau, maka orang miskin mula bercerita, tak ada lagi bantuan. Dan bila digabungkan cerita orang jenazah itu pun mengata sedemikian, jumpa kepada isterinya. Isterinya mengatakan, Ali Zainal Abidin As-Sajjad setiap malam lepas dia salat tahajud, dibawa 2 guni untuk diberikan makan sebungkus-sebungkus kepada rumah orang miskin. Ini buat amal senyap-senyap antara dirinya dengan Allah. Dan Ali Zainal Abidin As-Sajjad ni dia ada pembantu. Pembantunya menjaga anak-anaknya di rumah. Bila pembantu duduk dengan orang soleh, otomatik dia pun ada sedikit ilmu. Dia pun jadi orang yang beriman juga, ada ilmu. Maka pada satu hari zaman dulu, bawa air kan, air panas. Pembantunya bawa air panas untuk disediakan untuk di rumah. Lalu air itu terjatuh, tersadung kerana anak kecil Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu sedang bermain. Air itu terjatuh kena anak Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sehingga anaknya meninggal. Pada waktu ketika itu, Ali Zainal Abidin As-Sajjad melihat pembantunya membaca ayat Al-Quran. Pembantunya baca ayat Al-Quran. Dia kata, wal kazimin al-ghaidha. Allah menyukai orang yang menahan marah, maka dia tahan marah dia. Wal afina 'anil nas, dan maafkan orang yang buat salah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang buat baik. Maka Ali Zainal Abidin As-Sajjad mengatakan, kalau begitu aku merdekakan kau. Tak payah jadi hamba aku lagi. Dengar ayat Al-Quran, terus praktikal. Tahan sabar. Wal kadhimin al-ghaiz, tahan sabar. Wal afina 'anil nas, maafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang buat baik. Maka dia pun merdekakan hambanya. Tapi ini tahap yang atasnya sabarlah. Kita ni kalau dah dapat bawah tu pun kita dah rasa sabar aku, kalau tak sabar. Memaafkan peringkat kedua. Tak membalasi peringkat pertama. Balas pula dengan kebaikan, itu peringkat sabar yang lebih sempurna. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, ketika mana berlaku fitnah kepada anaknya Sayyidatina Aisyah dengan Yasir, lambat dalam rombongan balik daripada satu peperangan. Kerana Nabi kalau pergi peperangan, Nabi akan bawa salah seorang isterinya menjadi teman. Giliran isteri yang bertukarlah salah seorang. Jadi pada waktu ketika Sayyidatina Aisyah
ikut sekali dalam rombongan. Kemudian Sayyidatina Aisyah turun pada tempat rehat tu, dia turun, dia cari barang dia tertinggal. Awalnya dia qada hajat, kemudian dia naik, dia tengok dia rantai tertinggal. Dia turun balik. Masa turun tu jemaah pun jalan. Jemaah pun jalan, mungkin jauh tempat dia mencari rantainya, maka disebutkan di dalam Al-Quran hadisun ifk. Hadis fitnah kepada Sayyidatina Aisyah. Dalam surah Al-Furqan ada disebutkan. Tapi Nabi SAW ni dalam perjalanan biasanya Nabi akan menyuruh seorang sahabat berjalan agak lebih lewat daripada rombongan di hadapan, supaya sahabat yang belakang itu dapat melihat kalau ada benda tercicir, terjatuh, boleh diambil untuk bawa balik ke Madinah. Jadi pada waktu ketika itu wanita ni duduk dalam tandu, dalam tandu unta tu. Jadi tak tahulah yang Sayyidina Aisyah ni dah turun. Dia pun jalan. Yang orang yang bawa Sayyidina Aisyah pun jalan. Dan kemudian Sayyidina Aisyah tertinggal, naik dengan sahabat tadilah yang jalan di bahagian belakang. Sampai di Madinah orang buat fitnah. Tengok Aisyah balik dengan siapa, lambat ni. Dapat mesej, sampai berita kepada Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah Abi Sufyan. Abi Sufyan waktu tu masih tidak beriman lagi kan. Dia pun buat fitnah. Dia orang munafik, Dia orang munafik, dia buat fitnah. Viral cerita. Ni buat apa ni dua orang ni kan. Jadi orang pun memfitnah Sayyidatina Aisyah. Sehingga Nabi pun terkesan. Sayyidina Aisyah tak tahu. Sayyidina Aisyah duduk rumah tak tahu apa yang berlaku fitnah tersebut. Sebab Nabi tak cerita. Orang rumah dulu dia tak tahu berita luar. Kecuali kalau suami cerita apa yang berlaku kat luar tu. Sebab suami yang berada di luar. Tapi zaman sekarang ni mungkin suami duduk keluar buat kerja tak tahu. Balik rumah isteri cerita. Dia lebih tahu sebab dah ada internet. Kan? Semua cerita luar dia tahu dulu daripada isteri, daripada suami. Lalu fitnah. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar mengatakan di antara yang memfitnah itu, di antara yang terkesan dengan fitnah tersebut, ada qarabah daripada qarabahnya Sayyidatina Aisyah, yakni qarabah yang ada terkait dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Aisyah. Terkesan juga dengan fitnah tersebut. Bahayanya fitnah. Kata Nabi SAW, al-fitnah naimatun. La'anahullahu man yastayqidhu. Fitnah ini dia tidur. Sifatnya tidur. Allah melaknat siapa yang mengejutkan fitnah tersebut. Yang ini orang yang buat fitnah ini Allah laknat. Jadi bila dah difitnah sehingga Sayyidina Abu Bakar pun terkesan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku nak putuskan bekalan dan bantuan aku kepada orang-orang yang fitnah, walaupun daripada qarabah aku, tak nak bagi dah bantuan. Sayyidina Abu Bakar orang kaya, dia tak nak bantu dah. Qarabah dia miskin tak nak, sebab dia fitnah Sayyidina Aisyah anaknya dan fitnah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur tak sifat Sayyidina Abu Bakar ni yang tidak ingin memaafkan orang yang melakukan perkara tersebut? Allah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, menurunkan ayat Al-Quran dengan mengatakan, idfa' billati hiya ahsan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Adakah kamu maafkan orang lain, lupakan, hapuskan apa yang mereka lakukan. Ini jangan balas dan lupakan, dan maafkan, jangan simpan dalam hati. Dan Allah Ta'ala kata, adakah kamu tidak ingin keampunan daripada Allah sehingga kamu nak simpan dendam kamu kepada manusia? Kalau kamu memaafkan, maka kamu akan mendapat keampunan juga daripada Allah. Orang yang memaafkan orang, maka dia dapat kelebihan, dia dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Kerana dia mudah untuk memaafkan orang, Allah juga mudah untuk memaafkannya di akhirat. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun ditegur oleh Allah, tak nak memaafkan orang yang buat fitnah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan sedemikian, adakah kamu tidak ingin keampunan Allah?
Maka Sayyidina Abu Bakar pun belajar untuk memaafkan orang yang memfitnah dan juga meneruskan kembali akan pemberiannya kepada orang yang melakukan fitnah tersebut. Buat baik kepada orang yang buat fitnah tersebut. Maka ini didikan di dalam Islam, ya, yang mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan memaafkan itu lebih utama. Barang siapa yang memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepadanya, maka di akhirat nanti dia akan mendapat kemaafan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Sebab kita mudah memaafkan orang lain, Allah mudah memaafkan kita di akhirat. Jadi kita kena bersabar, ya, dengan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, tak mudah. Tapi apa yang memberikan kekuatan untuk kita dapat mampu bersabar? Dua tadi. Yang pertama, ilmu kena ada dekat sini. Tahu dulu kelebihan sabar. Yang kedua, amal kita kena ada kuat supaya roh kita dapat kawal emosi. Tapi kalau dua-duanya tak ada, kita dah balas dendam dulu, lepas tu kita cakap, nasib baik aku sabar, tidak teruk lagi. Itu dah tak sabar dah tu. Itu dah habis sabar dah tu. Jadi membalasi orang yang melakukan kejahatan kepada kita adalah dengan memaafkan. Bahkan kalau mampu melakukan kebaikan, maka itu adalah sifat yang terpuji di dalam agama Islam. Hendaknya ia membersihkan hati daripada perasaan dendam, ingin membalas, dan janganlah ia mendoakan pula. Jangan pula dendam kalau tak mampu untuk membalasi. Orang yang dendam ni, dia ada dua sebab. Yang pertama, dendam kerana dia tidak mampu untuk membalasi. Boleh jadi orang yang melakukan perkara yang dia tak suka daripada orang yang mempunyai kedudukan ataupun orang yang mempunyai kekuatan. Maka dia tak boleh balas. Simpan di sini, jadilah dendam. Kalau orang boleh kita balas, kita terus balas, tak ada dendam dah kan. Selesai dah, habis kat situ. Jadi dendam ni biasanya berlaku kepada orang yang kita tak mampu untuk membalasi. Ataupun kalau kita membalasi, kemudaratannya itu akan lebih besar kepada kita. Maka kita pun simpan perasaan itu, panggil dia dendam. Contohnya bos kita ke, contohnya suami kita ke, kita dendam, tak mampu nak balas. Kita dendam kan dengan sikap dia. Maka orang yang dendam ini dia dulu sakit sebelum dibalasi kepada orang yang dia dendam tu. Sakit kerana memikirkan tentang orang yang dia dendam. Dalam solat pun dia fikir, nak tidur, sebelum tidur dia fikir. Orang yang diketahui kalau dirinya menjadi orang yang dibenci ataupun didendam oleh seseorang itu, maka kita pergi jumpa dia, kita ucap terima kasih sebab awak selalu ingat saya. Orang yang dendam ni selalu ingat kita. Dia selalu ingat kita. Nak tidur pun dia ingat kita. Sembang pasal kita, borak pasal kita, dia dendam kita. Kalau kita tahu dia dendam, jumpa dia, terima kasih. Awak ni lebih baik. Awak ni orang yang sangat sayang kat saya sebenarnya. Cerita tentang saya sebelum tidur, fikir tentang saya. Fikir nak balas dendam. Tapi dirinya sakit dulu sebelum sakitlah sebelum Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada orang yang dia dendam tu, ataupun sebelum dia mampu untuk membalas dendam, dia sakit dulu fikir. Dan orang yang mendendam kepada seorang ni, selalunya kalau orang yang didendam itu ditimpa musibah, maka kita akan berprasangka itulah sebab buat jahat dengan kita, padahal tak ada kena-mengena pun. Kita dendam dengan dia punya pasal, kebetulan orang tu kena musibah, kita claim yang mana musibah tu kena sebab dia buat jahat dengan aku. Tak ada kena-mengena dengan kamu. Kamu tu yang dendam dengan dia. Kalau kita tengok kita ni, kalau orang kena musibah, itulah sebabnya. Itu maknanya sebelum tu ada penyakit dalam diri kita dulu. Kita mesti ada dendam kat dia sesuatu. Sampai kita suka dia kena musibah. Jadi itu penyakit orang dendam. Orang yang dendam di dalam hati ni,
Al-bughd. Bughd ni maksudnya orang yang dendam lah, bermusuhan di dalam hati ini. Dia akan membakar pahala amalannya sebelum setiap kali dia beramal, pahala amalannya itu akan terbakar. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Pahala orang yang dendam itu akan diambil oleh orang yang dia dendam, sebab dia selalu memikirkan keburukan kepada orang yang ia dendam. Jadi dendam akan menyakitkan jiwa dan hati kita. Lawan bagi dendam itu adalah memaafkan. Orang yang dendam ni dia tunggu musibah kena dekat orang yang ia dendam. Dendam ni sama dengan dengki. Nakkan keburukan je kepada orang tersebut. Kalau kena keburukan kita bahagia, itu maknanya kita ada penyakit hati. Jangan ada simpan perasaan dendam. Dan juga jangan membalas, janganlah mendoakan siapa pun yang telah menganiaya dirinya dengan doa yang tidak baik. Dan janganlah sampai mengatakan orang itu terkena, tengok disebut orang itu terkena musibah kerana telah menyakiti diri aku. Yang pertama tadi, kalau boleh tahan, sabar. Yang kedua, jangan dendam. Dan yang ketiga, jangan doakan yang tak baik kepada orang tersebut. Jangan doakan. Boleh doa. Tapi sebaik-baiknya jangan mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Doa kebaikan untuknya, maka kita pun juga mendapat. Orang yang sedang dizalimi, doanya mustajab. Boleh tak kita doa? Kita sedang dizalimi, doa kita mustajab. Boleh tak kita doa yang tak baik? Boleh. Tapi malaikat mengaminnya, mengatakan kamu pun sedemikian juga. Doa buruk ke orang, kamu pun sedemikian juga. Tapi kalau kita dizalimi, doa kita sedang mustajab, kita doa yang baik untuk dia, malaikat pula mendoakan untuk kita, maka itu lebih baik daripada kita mendoakan keburukan. Doa sedang mustajab, gunakanlah yang terbaik. Jangan gunakan yang tak terbaik, kerana orang yang berdoa di belakang orang, ini tak tanpa diketahui oleh orang, doa fi zahril ghaib yustajab. Doa di belakang orang mustajab. Dan setiap kali kita berdoa, yang mengaminkannya adalah malaikat. Kalau kita doa yang baik untuk orang, yang aminnya malaikat, double, tambah lagi waktu doa tu mustajab sebab dizalimi, tambah lagi waktu doa tu mustajab sebab doa belakang dia. Takkan kita nak doa yang tak baik? Malaikat amin, walaka mithlu zalik, kamu pun macam tu juga. Doa yang terbaik tak baik kat dia, malaikat mengatakan kamu pun macam tu juga. Jadi sia-sia sajalah. Jangan mendoakan yang tidak baik kepada orang lain. Doakan yang baik, kecuali orang ataupun golongan yang memang sah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tak tuntut untuk kita doakan mereka. Itu pun tak dituntut. Hukum doa harus sahaja, tapi bukan dituntut untuk kita doakan. Contoh seperti Fir'aun, contoh seperti Haman, contoh seperti orang yang bersifatnya seperti Israel, yang menyakiti orang Islam, mendoakan dia, hukum dia harus, boleh doa. Orang yang menjatuhkan Islam boleh doakan, tetapi tak dituntut untuk mendoakannya 24 jam. Doa waktu bila? Ketika kezaliman itu sedang berlaku. Dah habis? Tak. Dah habis, selesai, doakan hidayah untuk dia. Kalau kezaliman itu sedang berlaku, maka sunat untuk kita doa, kerana Nabi mendoakan untuk memberhentikan kezaliman tersebut. Selesai daripada itu, doa hidayah untuk mereka. Allah beri hidayah kepada Israel. Kerana syurga itu untuk kami seorang, untuk seluruh hamba-Mu ya Allah. Syurga bukan milik kita seorang, untuk seluruh orang. Tapi kalau kezaliman itu sedang berlaku, boleh kita doakan. Sekarang ni kita doakan. Sebab tu kunut nazilah ni bersebab. Bukan 24 jam kita nak kunut nazilah, tidak. Kunut nazilah itu bersebab. Hilang sebab, habis kunut nazilah. Begitu juga orang menzalimi kita, harus kita berdoa. Habis musibah tu, habis dah waktu mustajab doa kita. Tapi jangan sia-siakan doa kita selagi dia Islam.
selagi dia mengucap syahadah, selagi dia ada sisi baiknya. Takkan kita nak doakan kejahatan kepada orang lain. Doakan kebaikan, doa mustajab. Mudah-mudahan dia dapat kebaikan, kita dapat kebaikan. Kerana itulah sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak Yahudi yang bekerja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Yahudi, ini kisah lain. Kisah seorang perempuan tua yang duduk di Madinah berhampiran di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya, kalau Nabi lalu pagi, kerjanya mencaci Nabi. Kan? Kata buruk lah. Sebab apa? Nabi bawa agama baru, Nabi bawa agama datuk nenek moyang, dia caci Nabi. Dan terkadang dia meletakkan kotoran di hadapan rumah Nabi SAW kerana terlampau benci kepada Nabi SAW. Jadi wirid dia pagi-pagi caci orang. Nabi lalu mesti, tapi Nabi diam. Nabi lalu. Sehinggalah satu hari Nabi lalu, tak ada lagi orang tersebut. Wanita tersebut tak ada lagi. Hari ini rasa macam kurang lah, tak ada orang caci. Maka Nabi pun tanya kepada sahabat, mana wanita tersebut? Lalu Nabi dikatakan wanita tersebut sakit ya Rasulullah di rumahnya. Maka Rasulullah pergi menziarahnya. Rasulullah ziarahnya. Subhanallah. Rasulullah ziarahnya. Dan akhirnya wanita tersebut masuk Islam. Ini kesan dakwah Nabi SAW. Jadi kita belajar orang yang mencontohi Nabi SAW, membalasi kejahatan dengan kebaikan, mendoakan kebaikan untuk semua orang. Tak kisahlah orang sakitkan hati kita, itu lebih khusus kita doakan kebaikan kepada orang tersebut. Maka ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, dan lebih membersihkan jiwa dan hati kita agar jiwa dan hati kita tak sakit. Nak fikir orang, nak simpan dendam dengan orang, jadi hati kita berkecamuk. Kalau kita maafkan orang, kita lebih tenang, kita lebih bahagia. Jadi apabila disakiti oleh seorang, balaslah, idfa' billati hiya ahsan, balasilah dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan kepada kita. Dan jangan kita menyimpan dendam, kerana perasaan dendam itu makan diri kita sendiri, sehingga kita melakukan kejahatan dengan sebab dendam dan berburuk sangka kepada orang lain kerana ada perasaan dendam. Dan juga jangan mendoakan keburukan kepada orang lain, kerana Nabi sentiasa mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti Nabi. Semua orang ada harapan untuk masuk syurga. Seperti dalam kisah Taif, mungkin pernah kita dengar, malaikat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, in syi'ta atbaqtu akhshabain. Ya Rasulullah, orang Taif ni menyakiti kamu. Kalau kamu inginkan, aku himpitkan bukit ini. Selesai. Teruk perangai mereka menyakiti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan. Bal arju an yakhruja min aslabihim man ya'buduna Allah. Bahkan aku mengharapkan daripada tulang sulbi mereka ini, daripada keturunan mereka, aku mengharapkan ada nanti yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang lebih utama dari bersabar ketika diganggu seorang adalah memaafkan pelakunya dan mendoakan bagi dirinya semoga pelakunya diberi petunjuk yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jejak para siddiq. Ini jalan orang yang jujur hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam jiwanya ada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan ada perasaan benci dengan makhluk. Kerana apabila seorang itu lebih mengenali Allah, dia tahu yang memperjalankan perjalanan kehidupan ini adalah Allah untuk dirinya. Yang kita lihat yang berlaku dalam kehidupan kita, jumpa orang tu, jumpa orang ni, ada orang yang kita nak, tak dapat kita jadi teman baiknya. Ada orang yang kita tak nak, dia pula 24 jam ada kat kita. Kerana mereka itu ditentukan oleh Allah dalam perjalanan kehidupan.
Sama ada orang baik, kita bersyukur. Alhamdulillah. Biasanya orang baik dalam kehidupan kita memang kita syukurlah sebab kita tak disakiti. Orang baik ni selalu menghargai kita. Jadi kita mudah untuk syukur. Tapi orang yang tak baik yang Allah lalu dalam kehidupan kita, perlu sabar. Orang yang lebih kenal Allah, maka mereka bersabar. Jauhkan diri daripada kezaliman mereka. Tapi kalau berlaku, maka kita bersabar dan tidak membasih kejahatan dengan kejahatan. Allah hanya menyuruh kita jauhkan diri. Sehingga mereka kembali kepada kebaikan, maka kita dekatkan diri kembali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Kalau kamu lihat ada orang-orang kelompok yang mereka itu merendahkan ayat Allah, mensyirikkan Allah, melakukan maksiat, segala apa perkara yang menunjukkan diri mereka itu tidak mematuhi perintah Allah, fa'arid anhum, jauhkan diri kamu daripadanya. Adakah sampai situ saja tak? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka berubah keadaan baru jadi baik, kita rapat balik dengan mereka. Kita dekat balik dengan mereka. Sehingga mereka berubah, kita dekatkan diri kita balik kepada mereka. Itu akhlak Islam. Ya, Islam ajar kita. Berhati-hati, jauhkan diri kalau orang tu tak baik, boleh memudaratkan iman kita, yang boleh memudaratkan diri kita, jauhkan diri kita, tapi tidak kita membenci. Ada golongan yang Allah Ta'ala suruh kita sabar untuk bersama dengan mereka. Sabar untuk duduk dengan mereka. Siapa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka annahum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah kamu kepada orang yang ada ciri-ciri ni, mengajak orang kepada kebaikan dan menegah kemungkaran. Sama ada ustaz, sama ada individu yang sifatnya kawan kita mengajak kepada kebaikan, ingat kita kepada Allah. Dengan dia kita kena sabar, duduk dengan dia selalu. Dengan dia kita kena jadi kawan, kena lazimi mereka, majlis ilmu, kena duduk dengan mereka. Itu dituntut untuk kita sabar bersama dengan mereka. Orang yang melanggar perintah Allah, jauhkan diri ketika mereka sedemikian. Tetapi kalau kita orang yang berfungsi ataupun memberi kesan kepada duduknya diri kita di dalam satu kelompok menyebabkan kemaksiatan ataupun kerosakan itu boleh hilang, maka kita lah yang kena keluar. Tapi kalau kita belum sifat macam tu, kita kena lari. Ada orang yang salah faham kata, Islam tak ajar kita putuskan silaturahim ustaz kan, ni semua kawan-kawan saya daripada kecil. Tapi sebab kau duduk dengan kawan-kawan kau tu lah, kau isyak datang. Lebih baik kau jauhkan ni. Tapi kalau kamu dah pergi mengaji universiti, mengaji di luar di Mesir contohnya, diri kamu dah ada kekuatan. Kamu duduk dengan kawan-kawan kamu yang jahat itu, mereka yang berhenti kejahatan dengan adanya kamu, silakan. Tapi kalau kamu terkesan dengan mereka, jangan. Kenal diri kita dulu di mana tahapnya untuk kita bergaul dengan orang. Kita ni mengubah ataupun kita ni berubah duduk dengan mereka. Jadi kalau kita terkesan, jauhkan diri kita supaya kita tak buat perkara tersebut. Kalau kita memberi kesan, maka silakan duduk dengan mereka sehingga mereka berubah. Jadi jangan mendoakan, jangan merasakan kita lebih baik sehingga kita menyakiti orang lain, mendoakan keburukan kepada orang lain. Islam mengajar kita untuk memaafkan, untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain dan untuk memberi petunjuk kepada orang yang salah jalan. Beri petunjuk waktu dia tak beremosi. Nanti kita sebutkan awal tadi. Maka kalau kita ada sifat sedemikian, barulah kita orang yang benar sedih, jujur kepada Allah, jujur dalam berjalan menuju kepada Allah, yang menginginkan kebaikan kepada semua orang dan melihat kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala daripada perangai orang ataupun ujian yang kita lalui. Ini orang yang sedih. Bahkan Allah menuntut dalam Al-Quran, Allah mengatakan apa? Allah menyuruh kita duduk dengan orang yang sedih, orang yang jujur.
Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa kunu ma'as sadiqin, dia Allah, ya ayyuhallazina amanu wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang beriman, senantiasalah kamu sama orang yang jujur. Orang yang jujur, siddiq, benar dengan Allah Taala. Orang yang betul-betul benar hatinya mengharapkan keridaan Allah, yang tidak menginginkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni Allah Taala suruh kita cari dan duduk dengan mereka. Sebab orang macam ni tak ramai. Orang yang sedemikian tak ramai. Orang yang banyak di zaman kita ini, orang yang datang kerana bermaslahah, bertujuan. Selesai tujuan dia hilang. Orang yang datang demi kepentingan, selesai kepentingannya mereka pun hilang. Ini banyak zaman kita ni. Orang yang baik, kita berkenalan bersama kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kepentingan. Kepentingan kita, dia buat baik kita bersyukur, dia buat jahat kita nasihat. Kepentingan kita bersama dengan seseorang jika kita berkenalan kerana Allah. Tapi kalau dia buat maksiat depan kita, kita biarkan. Kita hanya nak happy dengan dia, itu bukan kerana Allah. Kerana Allah mesti tegur benda yang tak baik yang berlaku sama ada anak kita, teman kita, isteri kita. Kalau kita benar berhubungan dengan mereka kerana Allah, syaratnya dua. Nampak, mengajak dia kepada kebaikan, untuk dia jadi lagi baik. Kalau dia baik, supaya dia lagi baik. Kalau dia tak baik, maka kita ajarkan dia ataupun beritahu kepada dia ini perkara yang tak baik. Maka itu baru benar orang yang jujur, yang sedih, yang berkenalan, yang berkawan dengan semua orang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama dengan para siddiqin, barulah kita menjadi orang yang benar, jujur dalam salik mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya engkau menganggap ketika pedulian seorang kepadamu sebagai suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang lain, wallahu taala a'lam. Jadi kita berhenti di situ dulu, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan